Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka yang terletak di tengah-tengah Bandaraya Melaka akan menganjurkan satu simposium antarabangsa buat kali pertama pada 15 hingga 17 November 2022 akan datang secara dalam talian. Nama simposium ini adalah International Symposium on Child Education 2022 atau ISCE 2022. Simposium ini akan mengangkat tema Challenges in Today's Children Education. Simposium ini dicangka disertai seramai 500 hingga 700 orang peserta yang sebahagian besarnya terdiri daripada warga pendidik dari seluruh negara. Antara objektif simposium ini adalah seperti berikut: memberikan ruang kepada para pendidik serta pelajar dari dalam dan luar negara membentang dan berkongsi dapatan penyelidikan dan hasil inovasi pendidikan dalam amalan terbaik bidang pendidikan kanak-kanak serta mewujudkan dan memantapkan jaringan kolaboratif serta jalinan kepakaran secara global dalam bidang pendidikan kanak-kanak. Saya mewakili warga IPG Kampus Perempuan Melayu mengalung-alungkan seluruh warga pendidikan untuk bersama-sama kami dalam International Symposium on Child Education ISCE 2022 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 November 2022 secara dalam talian. Simposium ini merupakan simposium kali pertama peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka dengan kerjasama Majlis Akademia Pendidikan Guru Malaysia. Semoga simposium ini menjadi medium kepada warga pendidik dari dalam dan luar negara untuk berkongsi idea, ilmu, kepakaran, amalan-amalan terbaik dan pengalaman melalui pelbagai aktiviti seperti siri ucap utama, pembentangan penyelidikan, pertandingan inovasi, forum pendidikan awal kanak-kanak, forum pendidikan khas serta showcase pengajaran dan pembelajaran yang bertemakan Challenges in Today's Children Education. Jangan lupa bersama-sama kami dalam ISCE 2022 pada 15 hingga 17 November nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Kita buka sesi pembentangan selari 1 pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati para pensyarah, urus setia bilik 1, para pembentang, Sri Kandi Guru Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, warga pendengar dan penonton sekalian. Selamat datang ke sesi pembentangan kertas penyelidikan sempena International Symposium on Child Education ISCE 2022. Anda kini berada di bilik 1 akan menyaksikan sesi pembentangan penyelidikan yang akan disiarkan secara langsung melalui YouTube. Terlebih dahulu, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Nurdiana Liana binti Hairi dari PISMP Pendidikan Khas 2 Ambilan Jun 2020 bersama dengan Nurul Adila binti Baharom dari PPISMP Pendidikan Khas Ambilan Jun 2022 merupakan moderator dan penjaga masa anda sepanjang sesi pembentangan di bilik 1 ini. Untuk makluman, penganjuran ISCE 2022
merupakan bertujuan memberi peluang kepada warga pendidik dan pelajar untuk membentangkan hasil penyelidikan yang bertemakan Challenges in Today's Children Education. Semoga pembentangan ini dapat memberi impak positif kepada warga pendidik dan kita semua. Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan pembentangan, suka saya bacakan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh para pembentang sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Yang pertama, pembentang diingatkan supaya memastikan telefon bimbit dalam keadaan mood senyap bagi mengelakkan gangguan sepanjang pembentangan berlangsung. Yang kedua, masa pembentangan adalah selama 7 minit. Loceng pertama akan dibunyikan apabila sesi pembentangan bermula, manakala apabila loceng kedua dibunyikan menandakan masa pembentangan telah tamat. Yang ketiga, selepas sesi pembentangan, sesi soal jawab bersama penonton akan dijalankan dalam tempoh masa 3 minit. Loceng ketiga akan dibunyikan sebanyak 2 kali menandakan sesi soal jawab telah pun tamat. Sekiranya para penonton mempunyai sebarang komen atau soalan yang ingin diajukan, anda boleh menulis di ruang komen YouTube. Kami akan paparkan soalan anda semasa sesi soal jawab nanti. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan pembentang yang pertama iaitu Puan Chin Suk Mei dengan penghasilan penyelidikan beliau yang bertajuk Penerapan Pembelajaran Inkuiri dalam subjek sains untuk membantu murid-murid meningkatkan kemahiran insaniah. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Saya ialah penerapan IPS dalam subjek sains untuk membantu murid-murid meningkatkan kemahiran insaniah. Nama saya Chin Suk Mei, saya dari SJKC Chungzo. Pendahuluan, Saleh 2022 dalam BH online ada menyatakan bahawa murid aliran sains semakin berkurang disebabkan berprasangka buruk terhadap sains. Pada tahun 2018 pula, Ketua Malaysia dan ujian PISA menunjukkan penurunan. Dan salah satu sebabnya ialah guru terlalu mengerjakan sukan berbanding mendedahkan pengetahuan sebenar. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam membantu murid menguasai pengetahuan sains dan juga kemahiran insaniah dengan strategi PDC yang berkesan. Refleksi amalan PDP. Pada 2021, PDPR terpaksa diadakan. Tahun ini, oleh kerana saya bimbang PDPR akan kembali lagi, saya bertemu lumus dalam mengajar murid tahun 5 seramai 11 orang murid tentang tajuk sistem rangka manusia. Walau bagaimanapun, saya mendapati ramai murid melibatkan diri dengan aktif dan tidak suka menjawab soalan, tidak riang. Mereka juga tidak mengira suara yang diberikan dengan baik. Tiba-tiba saya berasa amat menyesal. Ia amat menyesal. Kerana gara-gara ingin mempercepatkan pengajaran, saya menyebabkan murid-murid tidak berminat dalam PTPC. Mereka juga tidak menguasai kemahiran yang diperlukan. Dalam kajian ini, saya fokus kepada masalah tidak aktif yang menyebabkan murid tidak menguasai kemahiran insaniah. Coba tengok gambar ini. Mata murid ini telah menjaga arah rakannya dan tangan murid ini dalam poket. Ini pula menutup mukanya. Ini bermaksud murid-murid sudah tidak aktif dan tidak berminat dalam PTPC sains saya. Maka objektif kajian saya ialah melibatkan murid dengan aktif dalam PTPC sains dan meningkatkan kemahiran insaniah di kalangan
kalangan murid. Pelaksanaan kajian, intervensi kajian ini adalah dilakukan berdasarkan model 5I, iaitu 5 fasa. Dalam fasa penglibatan, murid-murid melakar sistem rangka manusia berdasarkan imajinasi mereka. Dalam fasa penerokan pula, mereka meneroka rangka yang ditanam dalam pasir dan perhatikan strukturnya. Dalam fasa penerangan, murid-murid melabel sistem rangka serta mencari maklumat tentang sistem rangka manusia dan membentangkan hasil mereka. Dalam fasa pengembangan pula, murid-murid mengaitkan aktiviti dan pengetahuan dengan kehidupan harian. Dan akhirnya fasa penilaian. Penilaian adalah dilakukan secara berterusan sepanjang proses fasa-fasa ini. Kemudian soalan aras tinggi juga ditanya sepanjang pembelajaran ini. Sekarang mari kita menonton satu video klip yang ringkas. Perhatian dan dapatan kajian. Graf ini menunjukkan 100% orang murid amat bersetuju bahawa IBSE dapat memupuk kemahiran kolaborasi dan juga komunikasi. Manakala 100% orang pula setuju IBSE dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran kreatif dan inovatif. Walau bagaimanapun, terdapat 2 orang murid atau 18% orang murid tidak bersetuju bahawa IBSE dapat meningkatkan daya kepimpinan. Tetapi 82% orang murid pula bersetuju dalam hal ini. Setelah borang soal selidik pemerhatian gambar, rakaman video, dokumen dianalisis dan diinterpretasi, saya mendapati objektif kajian saya telah tercapai sepenuhnya dan soalan kajian juga telah terjawab. Refleksi dan kesimpulan. Dalam tugasan kumpulan, murid-murid saling berkomunikasi, berkolaborasi, menyelesaikan masalah, saling membimbing dalam tugasan. Semua peserta pula menyatakan mereka lebih berminat dengan IBSE jika dibandingkan dengan kelas yang biasa. Maka kesimpulannya, IBSE dapat menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dengan aktif dalam pembelajaran serta meningkatkan kemahiran insaniah mereka, yang juga merupakan asas kepada pendidikan abad ke-21 untuk mengerajui pembelajaran yang lebih bermakna . Terima kasih diucapkan kepada pembentang pertama atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang majlis diteruskan dengan sesi soal jawab bersama penonton selama 3 minit. Majlis mempersilakan. Apa khabar puan? Khabar baik. Terima kasih moderator kita yang cantik dan manis, Dr. Daina. Saya sedia mendengar soalan dari penonton. Baik. Baiklah para penonton, jika ada soalan yang ingin diajukan kepada Chin Suk Mei, Persilakan soalan. baiklah, bagaimana soalan 1, soalan 2?
Soalan 3. Okey, baik. Ada satu soalan, Puan, dari Dr. Nasri. Ya, Dia berbunyi, apakah impak yang paling ketara dalam kajian ini? Silakan, Puan. terima kasih soalan dari Dr. Nasri. Impak dan kesan yang paling ketara atau paling kita nampak ialah tingkah laku murid-murid telah berubah dari pasif, dari tidak mahu menjawab soalan, dari tidak mahu melibatkan diri dengan aktif kepada mereka menjadi telah lebih aktif dan juga mempunyai kemahiran seperti berkolaborasi, berkomunikasi dan juga menyelesaikan masalah. Inilah kesannya yang paling kita nampak sekali. Contohnya dalam aktiviti menjalankan hands-on simulasi tentang tengkorak melindungi otak, mereka boleh mencadangkan bahan-bahan yang boleh digunakan untuk replace, untuk menggantikan tengkorak tersebut. Contohnya mereka juga boleh menggunakan plastik cawan bentuk sfera yang telah rosak di dalam bilik sains dan juga tempurung, ada lagi pasu bunga. Semua ini adalah cara mereka menyelesaikan masalah walaupun tidak banyak, tidak besar, tapi kita nampak impaknya dengan sangat ketara sekali. Tingkah laku, perubahan tingkah laku mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Cik Sumi atas perkongsian sebentar tadi. Thank you. Okey, baik. Baiklah, seterusnya majlis diteruskan dengan mempersilakan kumpulan pembentang yang kedua iaitu daripada Puan Zaimawati binti Abdul Kadir, Dr. Zalilah binti Abdul Aziz, Encik Hashim bin Khalil dan Encik Muhammad Adnan bin Bro dengan penghasilan penyelidikan mereka yang bertajuk Persepsi Pelajar PPISMP tentang PPPB semasa pandemik. Satu tinjauan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zaimawati binti Abdul Kadir bersama ahli kumpulan saya iaitu Dr. Zalilah binti Abdul Aziz, Encik Hashim bin Khalil dan Encik Adnan bin Bro akan mempersembahkan kajian kami yang bertajuk Persepsi Pelajar PPISMP tentang PPBB semasa pandemik. Satu tinjauan. Bagi abstrak kajian ini adalah bertujuan melihat keberkesanan penilaian program pendaftaran dan pengurusan pelajar baru PPPB yang dilaksanakan di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka IPG KPM. Seramai 129 orang pelajar program persediaan ijazah sarjana muda perguruan PPISMP ambilan Jun 2020 dan 276 orang pelajar PPISMP ambilan Jun 2021 terlibat dalam kajian ini. Kajian berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang LAM PT 0301B dan LAM PT 0701B. Kajian ini menggunakan 11 konstruk bagi PPISMP ambilan Jun 2020 manakala 13 konstruk digunakan bagi PPISMP ambilan Jun 2021. Analisis dapatan menunjukkan keputusan skor min bagi kumpulan PPPB menunjukkan kedua-dua kumpulan PPISMP yang dikendalikan sepenuhnya secara dalam talian dan secara bersemuka berpuas hati dengan pengurusan yang dijalankan. Program PPPB kumpulan PPISMP ambilan Jun 2020 menunjukkan skor min diterima walaupun tidak cemerlang berbanding PPISMP ambilan Jun 2021. Kesimpulannya, PPPB lebih berjaya berdasarkan persepsi pelajar PPISMP ambilan Jun 2021 berbanding
PPISMP ambilan Jun 2020. Hal ini menunjukkan program secara dalam talian telah mula diterima dan diadaptasi berdasarkan Standard Operation Procedure SOP norma baru. PPPB PPISMP ambilan Jun 2021 telah diperkemaskan dan mengikut pindaan Educational Organization Management System (IOMS) bagi alternatif memastikan pelajar baharu mendapat maklumat terkini berkaitan pengurusan IPGK. Sekarang saya akan menerangkan tentang apa itu Minggu Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu MPPB. MPPB ialah satu program sesuai kenal yang ditetapkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM bagi memberi pendedahan kepada pelajar baharu tentang program yang diikuti dan penyesuaian diri sebagai pelajar di IPG, terutama IPG KPM. Mulai 2021, terdapat pindaan berdasarkan IOMS yang melibatkan konstruk yang lebih mementingkan pengetahuan berkaitan institusi berbanding penilaian terhadap pengurusan yang dikendalikan oleh sesebuah jawatan kuasa. Buat pengetahuan semua, program MPPPB PPISMP ambilan Jun 2020 telah dijalankan secara bersemuka dengan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang telah disediakan oleh IPGK-PM atas arahan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. SOP ini perlu dipatuhi oleh semua pelajar baharu dan ibu bapa yang menghantar pelajar ke IPG KPM. SOP merupakan tata cara, panduan dan rujukan pensyarah, staf sokongan dan pelajar IPG KPM bagi menjamin kesihatan dan keselamatan semua. Ini adalah berdasarkan dari maklumat IPGM KPM, IPGK PM 2020, KKM 2020, MKN 2020, WHO 2020 dan KSM 2020. Program Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu PPPB PPISMP ambilan Jun 2021 telah dijalankan sepenuhnya secara dalam talian berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh IPGM mengikut pindaan IOMS. Kesemua Institut Pengajian Tinggi IPT telah menggunakan pembelajaran dalam talian sebagai satu-satunya platform untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran PDP bagi membantu pelajar menghadapi cabaran belajar tanpa bersemuka. Prosedur Kualiti Teras IPGM KPM PT 0303 di bawah JHCP, keberkesanan penilaian program pendaftaran dan pengurusan pelajar baru yang dilaksanakan di IPGK perlu dianalisis dalam tempoh 1 bulan selepas pelaksanaan untuk memastikan skor min 4.3 dapat dicapai. Sekiranya skor min ini tidak dicapai, maka penambahbaikan perlu dijalankan untuk memastikan kepuasan pelanggan dipenuhi. Mengikut IOMS, Prosedur Teras Pengurusan dan Pendaftaran Pelajar Baharu PT 07 yang telah ditambah baik, penilaian dilaksanakan menggunakan borang baru LAM PT 0701B secara dalam talian. Baiklah, sekarang saya akan terangkan objektif kajian kami. Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada 3 objektif berikut semasa pandemik COVID-19. 1. Mengenal pasti persepsi pelajar PPISMP ambilan Jun 2021 terhadap Baiklah,
Terima kasih pada kumpulan pembentang kedua atas pembentangan mereka sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan sesi soal jawab bersama penonton selama 3 minit. Diulang selama 3 minit, majlis mempersilakan. Apa khabar Puan Zaimawati? Khabar baik, terima kasih Diana. Baiklah, saya buka ruang kepada para penonton. Jika ada apa-apa soalan, boleh tulis di ruangan komen. Ada soalan? Ada soalan? Soalan 1, soalan 2. Ada. Okey, baik Puan. Ada satu soalan dari Edina Inshira yang berbunyi, apakah yang mendorong Puan untuk memilih tajuk ini sebagai kajian? Baik, silakan Puan Zaimah. Baiklah, terima kasih Dina, Insyira. Ya, okey. Kami yang mendorong kami untuk membuat kajian ini adalah berdasarkan kepada dua situasi yang berbeza. Pendaftaran pelajar baru 2020, ambilan 2020 dan juga ambilan 2021. Ya, satu secara bersemuka dan satu lagi secara dalam talian. Jadi kami rasa tertarik dengan hasil kajian kami ya tentang pandangan pelajar terhadap minggu pengurusan pelajar baru sama ada secara bersemuka dan juga secara dalam talian. Tina. Baiklah, majlis mengucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, diharapkan para hadirin kekal bersemangat untuk mendengar dua lagi kumpulan pembentang. Oleh itu, saya mempersilakan pembentang kumpulan yang ketiga iaitu yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Arif bin Abdul Samad, Encik Alias bin Bakar, Puan Nurul Natra binti Azizan dan Puan Nur Farah Anis binti Mak Rawi dengan penghasilan penyelidikan mereka yang bertajuk mengukuhkan kefahaman murid berkeperluan khas tahun 4 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan menggunakan aplikasi MyBaca PK Khas tahun 4. Majlis mempersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurul Natra dari SK Kurung Hitam. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk mengukuhkan kefahaman murid berkeperluan khas tahun 4 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan menggunakan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4. Berikut merupakan ahli kumpulan kajian tindakan SK Kurung Hitam yang diketuai oleh Cikgu Muhammad Arif bin Abdul Samad. Pengenalan. Aplikasi mobile yang berteraskan pendidikan ini sangat menarik minat murid seiring dengan perkembangan pendidikan masa kini. Murid menghabiskan masa 4 hingga 5 jam sehari dengan telefon pintar masing-masing. Dengan ini tercetus idea untuk menghasilkan satu inovasi digital yang diberi nama MyBaca Pendidikan Khas tahun 4 di mana objektifnya adalah untuk membantu murid tahun 4 pendidikan khas memahami topik yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP Bahasa Melayu serta membantu murid menguasai kemahiran membina ayat. Inovasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4 ini juga adalah satu langkah ke hadapan di dalam perkembangan pendidikan digital e-learning. Cat and Robert 2010. Fokus kajian. Kajian ini memberi fokus kepada keupayaan murid pendidikan khas tahun 4 Raja Wali memahami topik yang terdapat dalam subjek Bahasa Melayu dan meningkatkan kemahiran murid membina ayat. Inovasi ini adalah kaedah baru yang lebih mudah untuk murid belajar dengan memuat turun aplikasi daripada Google Play Store melalui telefon pintar dan boleh menggunakannya pada bila-bila masa. Objektif dan soalan kajian. Objektif kajian ini adalah seperti berikut. Mempelbagaikan kaedah PDP supaya lebih menarik perhatian dan minat murid, mengukuh kefahaman murid di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pendidikan tahun 4, memberi sumbangan yang bermakna dalam bentuk pengajaran secara digital yang mudah difahami.
Soalan kajian adalah seperti berikut. A. Adakah aplikasi ini dapat membantu meningkatkan murid? B. Sejauh manakah aplikasi ini dapat memberi impak kepada peningkatan murid? Peserta kajian. Kumpulan sasaran kami ialah murid kelas PPKI tahun 4 Raja Wali. Dalam kelas ini terdapat 6 orang murid lelaki yang berlatar belakang keluarga daripada golongan B40. Sorotan literature. Tian Jieling dan Iwan Muhammad Mato 2020 menyatakan pembelajaran aplikasi mobile bermaksud persekitaran pembelajaran yang berlaku di pelbagai lokasi dengan jangka masa yang tidak terhad dan terdiri daripada bahan pembelajaran yang tidak terkira dari pelbagai sumber melalui alat mudah alih seperti tablet dan atau telefon pintar. Profesor Dr. Muhammad Yaumi 2021 menyatakan pembelajaran menggunakan teknologi atau dikenali sebagai e-pembelajaran merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan yang diperbaharui bertujuan untuk menggantikan sistem pendidikan yang sedia ada. Ahmad Sobri Shoaib 2018, persekitaran mobile learning telah dikenepasti sebagai kaedah yang baru dan menarik serta mampu mengubah cara manusia belajar. Melalui mobile learning, pembelajaran boleh berlaku melalui menjangkaui sempadan bilik darjah, tempat dan masa. Metodologi kajian. Pemerhatian. Membuat pemerhatian terhadap minat kecenderungan mereka terhadap PDP, hasil kerja murid, menilai dan membuat pemerhatian terhadap hasil kerja murid, ujian penilaian 1 dan 2, menilai tahap pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, penyoalan dan temu bual, berkomunikasi dengan murid untuk mendapatkan input dan penyelesaian masalah. Tindakan yang dijalankan. Berdasarkan kepada isu yang kami hadapi untuk melaksanakan kajian tindakan berdasarkan model kajian Kemis dan McTaggart 1998 yang telah diadaptasi dalam Raja 1 yang melibatkan proses memerhati, refleksi, merancang dan tindakan. Pemerhatian dan refleksi semula dengan aktiviti PDPC di dalam kelas, lembaran kerja dan buku latihan murid, senarai semak, kaedah temu bual, soal selidik, ujian dan penilaian. Seterusnya, guru mula merancang dan membuat tindakan dengan kitaran seterusnya sehinggalah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dapatan kajian. Dalam ujian penilaian 1 yang mengandungi ujian topikal dan ujian bina ayat, murid tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik. Ini dapat dilihat pada markah ujian penilaian 1 di mana kesemua murid mendapat markah bawah 45%. Setelah diperkenalkan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4 ini, murid telah menunjukkan peningkatan di dalam ujian topikal dan ujian membina ayat. Ini dapat dilihat dalam markah ujian penilaian 2 di mana kesemua murid telah berjaya mendapat markah 50% ke atas. Refleksi. Kajian ini telah membantu murid berkeperluan khas di dalam memahami konsep pembelajaran dan kemahiran membina ayat dengan menggunakan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4. Dengan menggunakan aplikasi ini, murid lebih mudah untuk belajar dan mengulang kaji topik yang telah diajar oleh guru. Setelah menggunakan aplikasi ini, semua murid telah menunjukkan peningkatan di dalam peratusan markah di dalam ujian penilaian 2. Aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4 ini mudah untuk digunakan serta mesra pengguna. Ini dapat dilihat berdasarkan soal selidik yang telah kami lakukan terhadap murid berkenaan aplikasi berdasarkan aplikasi yang telah digunakan. Perkara ini dapat dilihat dalam jadual di bawah. Berikut merupakan analisis yang dijalankan. Kesimpulan kajian. Kajian ini telah berjaya membantu murid pendidikan khas dalam memahami topik dan konsep pembelajaran untuk subjek Bahasa Melayu tahun 4 dan meningkatkan kemahiran murid dalam membina ayat. Dengan menggunakan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4, ini telah memberikan impak terhadap peningkatan markah murid. Maklum balas yang kami terima daripada murid-murid dan ibu bapa adalah amat positif. Rata-rata murid sangat berminat untuk belajar dengan menggunakan aplikasi ini dengan penghasilan nota yang ringkas dan padat serta latihan pengukuhan yang interaktif telah membantu murid untuk memahami sesuatu topik itu dengan lebih cepat dan berkesan. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada kumpulan pembentang ketiga atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang majlis membuka ruang kepada penonton untuk sesi soal jawab selama 3 minit. Majlis mempersilakan. Baiklah, apa khabar Encik Arif di sana?
Okey, Cik Arif. Okey, alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Cikgu Diana selaku moderator pada pagi ini. Okey, alhamdulillah baik saja. Okay, saya buka ruang kepada penonton jika ada soalan yang ingin diajukan kepada pembentang kita. Baiklah Encik Arif, ada satu soalan. Kenapa model Kemis dan McTaggart dipilih sebagai panduan untuk melaksanakan kajian? Dipersilakan Encik. Okey, terima kasih kepada yang bertanya Indina Insyirah ya. Ya, maaf kalau salah sebut ya. Okey, kajian ini kami berlatar belakangkan berdasarkan permasalahan semasa di dalam kelas semasa di dalam kelas. Jadi kami menggunakan model Kemis and McTaggart ini supaya dia sesuai dengan kajian kami lah, kajian tindakan kami ni ataupun kajian ni, supaya kami dapat membuat satu kitaran berikutnya jika kita tidak mencapai apa matlamat kita tu, refleksi kan kita merancang refleksi kan, kita melaksanakan kan. Jadi kalau kita kitaran kali pertama tu tidak berjaya, maka kami akan membuat satu kitaran yang baru, kitaran yang kedua untuk proses yang selanjutnya lah, sehinggalah murid-murid tu berjaya lah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Itu saja. Baiklah, terima kasih Encik Arif atas perkongsian sebentar tadi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Pantas sungguh masa berlalu tanpa kita sedari sampai sudah kita di pembentangan yang terakhir bagi sesi pembentangan pada pagi ini. Oleh itu, saya menjemput pembentang yang terakhir iaitu Puan Izzati Zakirah binti Muhammad Ghazali dengan penghasilan penyelidikan beliau yang bertajuk Teknologi iBot meningkatkan minat serta tahap kefahaman murid tingkatan 4 dalam subjek matematik tambahan. Majlis mempersilakan. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Teknologi iBot meningkatkan minat serta tahap kefahaman murid tingkatan 4 dalam subjek matematik tambahan. Nama saya Izzati Zakirah binti Muhammad Ghazali daripada SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Said. Kita sambung kepada pengenalan kenapa saya buat kajian tindakan ini. Ini adalah kerana saya sedar atas kelemahan kaedah pengajaran saya yang sedia ada. Saya selalu menggunakan papan putih untuk menyampaikan pengajaran saya. Namun, papan putih itu kini telah usang dan menyukarkan murid saya untuk memahami apa yang ditulis. Pada Disember 2022, penjual iBot telah memperkenalkan iBot di sekolah saya. Pada awalnya saya amat teruja kerana kecanggihan dan iBot hanya sebesar tapak tangan dan saya terfikir saya perlu bahan alat bantu pengajar ini untuk saya gunakan di dalam kelas. Maka saya beli iBot itu dan saya gunakan di dalam kelas. Reaksi awal murid sama seperti saya, amat teruja untuk melihat kecanggihan iBot ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada fokus kajian. Kajian ini dijalankan adalah berfokus kepada meningkatkan minat serta tahap kefahaman murid matematik tambahan. Kajian ini adalah penting untuk murid tingkatan 4 supaya mereka lebih memahami sesuatu konsep dengan adanya penggunaan iBot di dalam sesi pengajaran saya. Objektif kajian saya adalah yang pertama, membantu meningkatkan minat murid terhadap subjek matematik tambahan. Yang kedua, membantu meningkatkan tahap kefahaman murid dalam subjek matematik tambahan. Dan yang ketiga, mengubah persepsi bahawa matematik tambahan adalah suatu mata pelajaran yang mudah difahami. Kumpulan sasaran pula adalah terdiri daripada 39 orang murid yang mengambil subjek matematik tambahan di dalam sekolah saya. Apa tindakan yang saya telah jalankan?
ketiga, saya telah membuat temu ramah kepada murid saya tentang penggunaan iPod dalam sesi pengajaran saya. Langkah yang keempat, setelah temu ramah dibuat pada beberapa pelajar, maka saya membuat ujian soal selidik untuk mengetahui pandangan murid yang lain tentang penggunaan iPod ini. Langkah yang kelima, saya dapati semasa sesi pengajaran saya, penggunaan iPod mampu meningkatkan minat serta kefahaman murid. Seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan kajian. Yang pertama, saya telah membuat tinjauan masalah menggunakan yang pertama pemerhatian, temu ramah dan seterusnya soal selidik. Analisis tinjauan masalah pula, saya dapati pada awalnya hanya murid lelaki sahaja yang berminat dan mereka menyatakan papan putih yang telah usang itu menyebabkan kesukaran untuk memahami apa yang ditulis dan apa yang disampaikan. Dan mereka berpendapat bahawa teknologi iPod dapat membantu melalui soal selidik tadi. Apa tindakan yang telah saya jalankan? Yang pertama, saya meneroka iPod dan saya gunakan iPod ini di dalam kelas. Refleksi kajian saya. Yang pertama berkaitan dengan teknologi iPod. Teknologi ini memudahkan proses PDP saya. Ia sangat ringan dan paparannya cantik walaupun kelas saya kini tidak ada langsir. Yang kedua, dia dapat meningkatkan minat dalam subjek matematik tambahan dan seterusnya meningkatkan tahap kefahaman murid dalam sesuatu konsep dalam subjek matematik tambahan ini. Mari kita tengok analisis data yang telah saya buat terhadap peningkatan minat murid terhadap subjek matematik tambahan. Kalau kita tengok dekat situ, carta yang saya telah tunjukkan, ia menunjukkan 97.4% bersamaan dengan 38 orang pelajar telah bersetuju bahawa penggunaan iPod meningkatkan minat mereka untuk belajar subjek matematik tambahan. Manakala 2.6% bersamaan dengan satu orang tidak berminat sekiranya iPod terus digunakan. Kita tengok pula peningkatan tahap kefahaman dalam matematik tambahan. Okey, berdasarkan carta yang telah saya tunjukkan, 41 bersamaan dengan 16 orang murid telah mencapai tahap maksimum iaitu 5. Manakala 43.6% bersamaan dengan 17 orang berada di tahap 4. Yang lain berada di tahap 3 dan di tahap 2. Bersamaan dengan 6 orang. Cadangan kajian saya seterusnya adalah murid yang mempunyai potensi yang tinggi dalam matematik tambahan akan dilantik sebagai guru muda dan meneruskan penggunaan iPod semasa mereka melakukan sesi guru muda. Subjek lain juga boleh menggunakan iPod sebagai salah satu alat bantu mengajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada pembentang keempat atas pembentangan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan dengan sesi soal jawab bersama penonton selama 3 minit. Majlis mempersilakan. Apa khabar Puan? Khabar baik. Baiklah, ada satu soalan daripada Dr. Nasri. Tanya cikgu, boleh saya tanya, idea untuk menghasilkan iPod ini datangnya daripada mana? Okey, silakan Puan. Terima kasih Dr. Nasri atas soalan. Sebenarnya iPod ni saya tidak hasilkan. Dia datang daripada supplier datang ke sekolah dan memperkenalkan teknologi iPod lah. iPod ni salah satu nama jenis bagi smart projector yang sebesar hanya satu tapak tangan sahaja. Dan kita boleh paparkan skrin kita tanpa wayar. Itulah kelebihan dia, boleh paparkan daripada
laptop dan juga daripada handphone sekali tanpa wayar. Baik, terima kasih Puan. Okey, ada soalan yang kedua daripada Encik Muhammad Arif. Bagaimanakah teknologi iBot dapat dipraktikkan untuk subjek lain dan adakah ia sesuai untuk murid sekolah rendah? Silakan Puan. Terima kasih atas soalannya Encik Muhammad Arif. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan semualah, saya juga ada adik yang berada di guru juga di sekolah rendah, dan saya sebelum dia masuk mengajar saya ada bagi tahu dia tentang penggunaan iBot semasa saya gunakan di dalam kelas matematik tambahan saya lah. Jadi dia juga gunakan di dalam kelas dia yang berada di sekolah rendah tu. Dan kebanyakan murid dia tunjuk video dia rakamkan kepada saya, budak memang berminat. Budak-budak sekolah rendah juga berminat sebab kita boleh tunjukkan video, boleh tunjukkan game di dalam tu. Dan budak boleh mencuba sebab kita boleh pakai tab kita sendiri dan kita boleh bagi kat dia, dan semua orang dalam kelas tu boleh nampak apa yang dia tulis, apa yang dipaparkan dalam papan putih tu. Okey, baik. Baiklah. Terima kasih Puan atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi. Baik, terima kasih Puan. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan Kertas Penyelidikan Sempena ISCE 2022 pada pagi ini. Majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pensyarah, para pembentang, seterusnya warga pendengar dan penonton atas kesediaan menjayakan sesi pembentangan kita pada hari ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Saya mewakili pihak penganjur menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang majlis kita berlangsung pada hari ini. Kita berhenti rehat seketika untuk memberi laluan pada makan tengah hari dan solat zuhur. Para penonton diingatkan bahawa sesi selari yang kedua akan diteruskan pada petang ini. Oleh itu, para penonton mohon untuk berada di YouTube tepat pada jam 2.30 petang. Kita sudahi sesi pembentangan selari pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih.